Emas, emas, emas. Itu yang saya nak ceritakan dan itu yang kami nak ceritakan dengan anda hari ini, malam ini. Baru-baru ni kan, saya ni bagi anda yang selalu follow saya, anda tahulah saya ni peminat sungguh dengan movies, series kaki Netflix lah nak dikatakan. And baru-baru ni kan ada satu series ni, season baru. Siapa tahu season Money Heist. Okay, Money Heist baru je start season ke-5. Daripada season 1 saya follow sampailah season ke-5. Daripada kumpulan yang janganlah jadi macam ni, kumpulan yang geng jahat ni rompak duit sampailah dia rompak emas. Hari ni malam ni kita akan cerita tentang emas, bukan rompak emas tapi kan kita nak rompak sedikit idea dan ilmu dengan panel-panel kita mengenai emas. Topik kita kali ini, kali ini iaitu kan pelaburan emas patuh syariah dari sudut perancangan kewangan. Dan kalau anda ada apa saja soalan, boleh tulis soalan anda. Now the first one saya nak jemput secara online. Iaitu kan saya punya rakan lama sebenarnya sejak zaman college lagi, sejak zaman universiti lagi saya dah kenal, iaitu Encik Islahuddin. Mana Encik Islahuddin? I'm going to bring him up. Sekarang ni selaku CEO Gold HQ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. IK, apa khabar? IK khabar baik. Alhamdulillah di Dubai sihat walafiat. Saya tengok jersey Manchester United tu. Betul. Iaitu Viva Ronaldo. Dengar cerita Ronaldo. Apa cerita Ronaldo sekarang ni? Jadi Ronaldo dah balik ke pangkal jalan. Seluruh warga-warga Manchester United hari ni dan 2-3 hari ni bergembira lah. Bergembira dan tim-tim lain nampaknya berduka cita. Bila sebut tentang tim-tim lain berduka cita, saya nak up pula. Kali ni kan saya rasakan yang ni musuh kepada Islahuddin ni. Tapi musuh di bola sepak je lah. Tadi ingatkan pakai baju Liverpool, mana pergi baju Liverpool Ustaz? Ada. Dia tu kawan. Ada juga. Ustaz, dengan cerita Liverpool tengah terketar-ketar ni sebab Manchester dah ada Ronaldo. Betul ke? Siapa cakap terketar-ketar? Itu ayam tua semua tu, ayam tua. Kuda tua Ustaz. Boleh lari lagi. Tak ada bezanya. Tak ada bezanya. Okay. Seperti biasa kita ada Ustaz Khairul Anwar Basri selaku CEO KAB Gold. Dan bila kita cerita tentang gold emas ni kan, saya nak jemput lah juga. Kita punya sifu, kita punya mentor yang berbahagia, Datuk Daud Bakar. Apa khabar Datuk? Datuk minat dengan football tak? Bola sepak tak? Saya lebih ekstrim daripada Ustaz Khairul dengan Islahuddin. Saya memang hardcore Liverpool lah. Liverpool? Alamak macam mana? Saya terima mana-mana pasukan except MU saya terima. Aduh. Sudah. Tapi sebab apa kan saya tanya pasal Ronaldo. Ronaldo ni kan selain daripada pemain bola sepak sekarang ni MU dan kita tahulah dia ni kaya raya dalam bola sepak, tapi kan ramai juga tak tahu sebenarnya Ronaldo ni kan dia ada multiple source of income. Antara perniagaan dia ada ni bukan ambassador saja, tetapi kan dia ni juga memiliki syarikat perfume, dia ada buat kasut jenama dia sendiri, underwear dia sendiri, even dia ada beberapa restoran dia sendiri. And apa yang diamalkan oleh Ronaldo ni kan adalah apa yang dikenal sebagai multiple streams of income, aliran pendapatan yang berganda. So apa yang kita nak bincangkan adalah salah satu peluang untuk menjana pendapatan, untuk menjadi pelaburan dalam aliran pendapatan berganda. So jadi kita ada panel-panel hebat kita pada malam ini dan saya nak tanya dua soalan kepada saya nak mula dengan Datuk Daud dulu. Now Datuk Daud, soalan saya yang pertama, soalan mukadimah ni kita panggil. Soalan mukadimah dia adalah apa bestnya, kenapa pelaburan emas ni best sangat-sangat dan disyorkan kepada orang ramai rakyat Malaysia atau kita sesama Muslim? Boleh tak Datuk jawabkan? Boleh insya-Allah. Emas ni sebenarnya satu aset yang pertama disebut dalam Al-Quranul Karim. Bila disebut Al-Quranul Karim tu pasti ada hikmah yang kita dah tahu, mungkin kita belum tahu lagi. Jadi itu dia punya gelombang kehebatan aset emas ini. Yang keduanya, dia merupakan satu aset kesayangan semua orang. Dia tidak ada alamat rumah, dia tidak ada agama, dia tidak ada bangsa. Dia rentas geografi dan rentas bangsa dan agama. Yang ketiganya, dia tak diperlukan oleh manusia. Malah zaman krisis seperti zaman sekarang ni, orang dah beratur nak beli emas. Permulaan PKP di Malaysia, Irfan Khair, orang beratur ni nak
pertamanya nak beli dan juga nak menggadaikan emas sebab itulah keperluan mereka. Jadi emas ni dia macam satu aset yang berbeza, kontrarian dengan minda manusia. Bila tenang orang tak beli emas, orang relax, orang beli saham, orang beli unit amanah, orang beli fixed income instrument, which is good. I mean not bad. Tapi bila krisis, bila takut, bila rasa macam menunjukkan bahawa emas itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting, dia merupakan aset ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang keempatnya adalah dia merupakan aset yang boleh menyerap inflasi yang hebat, yang boleh kalis inflasi dalam banyak keadaan. Dan yang kelimanya, dia merupakan aset yang produktif. Walaupun kita beli, kita simpan, kita tidur waktu malam, dia berkembang, dia punya value dia. Itulah satu benda yang agak luar biasa kepada emas. Kita gabungkan kelima-lima ni, Irfan, ada aset yang setanding dengan emas. Kalau kita perlukan kecairan, kita boleh jual dengan mudah. Kalau kita beli aset yang lain, kadang-kadang banyak, ada kena broker lah, kena penilaian, kena cukai lagi. Alhamdulillah di Malaysia belum ada cukai lagi kan, tapi mana tahu masa depan setakat ni tidak ada cukai lagi kepada transaksi emas. Tapi kalau kita beli rumah, jual rumah, banyak cukainya, di segi fee peguam pun dah banyak. Kemudian dapat PGT-nya, dan di tempat lain ada macam inheritance tax di UK. Bila ada kematian, rumah itu akan dibahagi pada pusaka, kena ada inheritance tax. Hidup pun susah, mati pun susah. Ada. Tapi emas ni dia macam across the board menyenangkan dan menggembirakan pelabur. Betul. Sangat setuju. And basically orang Malaysia kata macam memang nothing compares lah ya, nothing compares lah to emas ni. Okay. Now topik kita pada malam ini, bersama yang sedang menonton sekarang ni, beratus yang sedang menonton sekarang ni adalah pelaburan emas patuh syariah dari sudut perancangan kewangan. So jadi kan tadi soalan warm up je. Soalan warm up tu Datuk, ni soalan real. Okay, soalan realnya adalah salah satu perkara yang biasa kita dengar tentang pembelian emas ni kan adalah mengenai konsep akad dalam jual beli emas. Okay. So bagaimana pula kalau dalam pembelian online ni Datuk? Apa kaedah akadnya? Dia online ni tidak ada beza dengan akad yang biasa, akad secara in person ataupun secara fizikal, mana kita berjumpa dalam satu majlis, dalam satu session of the contract, kita boleh lafazkan beli dan jual. Itu yang biasa. Tapi hari ini semakin hari semakin pupus dan luput transaksi yang secara fizikal. Kita beli makan, semuanya sekarang online. Termasuklah emas pun dan juga perkhidmatan dibeli secara online. Jadi yang penting bukannya form, bukannya manifestasi. Yang penting ada penzahiran kehendak untuk membeli dan juga untuk menjual dengan harga yang tertentu. Itu yang menjadi kehendak syariah. Adapun caranya penzahiran itu adalah berdasarkan keadaan tempat dan uruf dalam keadaan tertentu. Misalnya kalau kita beli barang-barang yang biasa pun tak perlu kepada ijab qabul secara lafaz, secara tindakan kita accept transaksi, kita hantar detail kita, kemudian kita berikan kredit kad kita, itu sudah anggap sebagai ijab ataupun qabul tu dah berlaku. Bila kita kata please provide your detail dan juga account number, bila datang balik SMS confirmkan pembayaran kita, kita pun masukkan PIN number, itu juga offer acceptance yang diterima dalam akad. Cuma satu masalahnya, emas ini berbeza dengan barang-barang lain. Seperti kita beli bicycle ke cap ke jersey Liverpool kan, beli jersey Manchester United jadi kita beli tu dia beza dengan aset ni, kita boleh tangguhkan. Tapi kalau emas ni, menariknya para ulama di kurun ke-21 ini berikan kelonggaran. Dia kata beli emas ni tak perlu kita hantar immediate. Tak perlu kita beli, hanya hantar balik post daripada Dubai ke KL ke Dubai, tak perlu. Yang penting waktu kita berijab qabul itu mesti clear dia punya sifat emas itu. Kalau ada serial number 113 ke, dia ada punya design dia tu dapat dizahirkan, dapat ditunjukkan dalam komputer, emas tu ada wujud dan dapat dipanggil allocated, dapat diasingkan untuk tujuan kita. Dan tak perlu dihantar secepat mungkin. Berbeza dengan mata wang. Mata wang pun macam emas juga, barang ribawi, barang riba. Tapi ulama-ulama zaman sekarang juga mengatakan kalau beli emas, wang itu kena masuk akaun kita secara spot, secara immediate.
tapi tidak kepada emas. Sebab emas ni susah kita nak hantar sebab pertamanya emas jarang bergerak. Emas akan berada dalam vault kan. Jadi ada yang berbentuk pergerakan, ada bentuk disimpan dalam vault. Jadi itu ijtihad ulama yang moden hari ini, yang tidak perlu kepada penyerahan serta-merta tetapi perlu kepada lafaz penjualan, lafaz pembelian secara serentak, ataupun secara writing, SMS, email, mesej sebagainya, ataupun secara dia panggil checklist dalam sistem aplikasi. Kita setuju, agree dan kita accept, itu dianggap sebagai ijab dan kabul. Cuma kita diberikan kelonggaran untuk tidak menghantar secara spot. Itu satu kelonggaran yang cukup luar biasa bagi saya untuk menaikkan kesusahan untuk menghantar. Wang mudah sebab kita pakai transfer. Jadi pakai electronic transfer, jadi boleh masuk secara immediate. Tapi emas makan masa 3-4 hari dengan insurans dan sebagainya. Ulama memberikan keizinan tidak perlu dihantar secara segera, tapi emas tu kena ada dan kena dibuktikan dan perlu diauditkan bahawa emas itu ada. Tak boleh jual emas yang tidak ada, yang tidak boleh dialokasikan kepada pembeli. Itu yang penting, Irfan. Okey. Clear tak? Very clear. Mungkin rumusannya tadi, jadi kalau dalam akad melalui online tu sendiri, waktu kita tekan payment tu dah kira akad, betul? Akad pembelian, itu dah kira patuh syariah dari segi pembelian emas itu sendirilah. Betul tak? Betul Jadi mungkin mana kita tekan di atas tawaran syarikat tersebut. Kami menawarkan penjualan emas 5 gram, 10 gram dengan harga baginda. Emas ini adalah dalam store kami, dalam pemilikan kami. Kita kata I accept, saya agree to all the condition. Jadi kita menerima tawaran daripada syarikat. Itu yang saya masukkan. Mesti ada tawaran dulu bahawa ada penerimaannya. Betul. Jadi mungkin kalau Ustaz dari segi pelaburan patuh syariah itu sendiri kan, dan kalau kita nak try linkkan dengan perancangan kewangan semasa sekarang ni. Jadi mungkin ramai-ramai antara kita ni sekarang ni kalau buat pelaburan itu selama ni mungkin dalam bentuk simpanan di bank ataupun akaun semasa, akaun tetap, ataupun pelaburan di ASB, hartanah ataupun saham. Itu pelaburan yang biasa. Jadi kalau dibandingkan pelaburan emas dengan pelaburan-pelaburan lain, berapakah kadar pulangan pelaburan emas tu berbanding dengan pelaburan-pelaburan lain? Okey, terima kasih soalan tersebut yang bagi Dato' IK dan juga Cik Islahuddin. Pertama sekali sebelum kita menjawab soalan ni, kita kena faham tentang istilah pelaburan dalam emas supaya semua orang dapat memahami dengan betul dan bercakap dengan bahasa yang sama. Dia sebenarnya istilah pelaburan ni dia boleh jadi satu istilah yang bagus, dia boleh jadi satu istilah yang tak bagus. Dari sudut mana tahu? Sebab pelaburan ni satu benda yang orang suka lah kan, melabur. Sebab apa? Sebab dia ada return. So orang expect return. Dan mana siapa yang boleh bagi return pelaburan yang bagus, maka pelaburan itu dikira bagus lah. Okay? Itu di sudut tanggapan masyarakat. Tetapi bila kita sebut pelaburan dikaitkan dengan emas, kita kena berhati-hati sedikit kerana di sana ada kadang-kadang orang tak faham tentang konsep pelaburan emas ni. Mereka menyamakan pelaburan emas dengan pelaburan duit. Pelaburan emas tu sama dengan pelaburan duit, which is ada expected return, boleh dapat duit untung bulanan, tahunan dan sebagainya. Dan ini yang paling ditakuti dan seringkali diingatkan, terutamanya kalau di Malaysia, minta betulkan Dato' di Malaysia oleh bank negara dan sebagainya, dia ada checklist dia, watch list dan sebagainya, consumer alert list dia panggil. Pelaburan-pelaburan yang tak sah, pelaburan-pelaburan yang suspicious dan sebagainya, dan ada di kalangan mereka ini juga tersangkut paut dengan syarikat pelaburan emas. Jadi kita kena fahamkan awal-awal, pelaburan emas tidak seperti pelaburan duit. Itu nombor satu. Okey, kalau kita gunakan istilah pelaburan, pastikan semua orang yang dengar faham apa yang kita maksudkan dengan pelaburan emas. Satu. Yang kedua, bila kita sebut pelaburan duit, dia mesti ada capital, ada return. So kita nak on capital gain, kita nak on profit kan. Emas nature-nya bukan begitu. Itu kita kena faham. Dia bukanlah pelaburan yang seperti unit trust, seperti fixed deposit, seperti saham.
dia tidak ada dividen ya, itu penting, dia tidak ada dividen. Dia tidak ada dividen. Itu betul. Terima kasih Dato'. Dia tidak ada dividen. Dia tak boleh. Kalau ada orang datang, okey, jom kita melabur emas, dia janjikan sekian-sekian, cepat-cepat lari. Cepat-cepat lari. Sebab itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Okey. So pelaburan emas ni istilahnya quote unquote ialah sebenarnya kita menyimpan emas dari satu tempoh ke satu tempoh dengan mengharapkan kepada kenaikan harga emas. Itu konsep dia. Dan kita tengok sebenarnya harga emas ini secara jangka pendeknya naik dan turun. Naik dan turun. Itu kena faham. So jangan sedih kalau lepas beli emas tengok-tengok harga turun. Memang nature-nya begitu. Tetapi emas ni bila dia turun dia akan naik balik. Itu biasa. Itu jangka pendek. Tapi jangka panjang emas tidak pernah mengecewakan. Kalau nak kira peratusan, kita kena average out lah sebab dia emas ni naik turun kan. Tapi saya boleh bagi senario yang mudah difaham oleh semua orang. Orang di bandar, orang di kampung, orang sekolah, orang tak sekolah, faham macam ni senang. Contoh, 20 tahun lepas, harga emas 999 sekitar RM30 ke RM40 saja segram. Aika dah ngeling kepala tu. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Terkenangkan kisah membeli tanah ya. Adanya. RM40 segram Bayangkan kalau orang beli 1 kilo pun baru RM40,000 1 kilo baru RM40,000. Okey. Alright. So itu tahun 2000. 10 tahun kemudian. Dalam masa 10 tahun itu dia ada naik turun. Jangan kalau ada orang cakap emas sentiasa naik, itu menipu. Emas tidak sentiasa naik. Dia ada naik dan turun. Okey. So tapi jangka panjang dalam masa 10 tahun, bayangkan daripada tahun 2010 kepada dia pernah peak tahun 2011. Bayang 2000 tadi berapa segram? RM40. 2011 dia pernah naik ke harga RM190 segram. So minta Cik Islahuddin kira sendirilah berapa persen Dan kenaikan tu bukan sekali tau. Kan kita kata naik turun tadi kan. Dia mungkin naik kali touch lepas tu dia turun. Touch turun. Dalam masa 10 tahun kenaikan paling tinggi ialah pada harga RM190 segram. RM190. Okey, so 190 tolak 40 dah RM150 kenaikan. Percentage wise kira sendirilah berapa persen. Okey, 10 tahun. Then tahun 2020. Bayangkan saya kenal emas secara serius pada tahun 2013. Kita tengok tadi 190 kan. So 2000 lepas 2011 tu dia turun sikit. Saya kenal masa tu harga dia balik semula ke RM130. RM130 segram 2013 lebih kurang. Dan dia naik. Masa tu kita ingat apalah harga emas ni tak naik lebih daripada RM200 ni cakap kan. Susahlah nak naik kan. Okey. Tahun 2000, just imagine tahun 2000 daripada tahun 2020 tahun 2000 RM40 segram, tahun 2010 2011 itu RM190 segram, tahun 2020 dia pernah mencecah ke harga RM300 segram. Wow, berapa persen tu? RM300. Dan sekarang dia tengah buat correction balik, sekarang sekitar 270, 260 begitu. Tapi nak ceritanya, emas secara jangka pendek naik turun, tapi jangka panjang dia tidak akan mengecewakan. Maksudnya siapa yang nak simpan dalam bentuk emas untuk menjaga dia punya nilai duit tu supaya tak jatuh, sangat-sangat dialu-alukan. Dia tak memberi return tau, dia tak memberi return fix. Tapi kalau ditunggu sampai masanya, kalau kita jual, kita akan dapat duit yang berganda. Saya bagi analogi, sebelum last yang soalan pertama saya bagi analogi. Tahun 2004 lebih kurang Malaysia memperkenalkan kereta Myvi 2004. Lebih kurang lah. Masa tu full spec dalam 40,000 tau. Full spec RM40,000. So analogi mudahnya tadi, kalau harga emas RM40 segram, dia boleh pilih nak beli kereta Myvi RM40,000 ataupun dia beli emas 1 kilo. Okay. So kalau dia beli kereta Myvi, dia dapat Myvi lah, dan depreciate punya harga 10-20 tahun dah depreciate. Okay. Katalah dengan RM40,000 tu dia pilih untuk beli emas 1 kilo. Masa tu Okay. Dia beli emas 1 kilo. Okay. Sebelum tu kalau dia beli Myvi, yang kedua dia simpan duit tu RM40,000. Dia simpan duit tu RM40,000. Sekarang harga Myvi yang bukan full spec, biasa pun dah dekat RM50,000 Myvi. Dekat RM50,000 Kalau disimpan duit RM40,000 dia tak boleh beli Myvi sekarang. Tak cukup RM10,000. Betul tak? Okey. Okey. Tapi kalau dia beli emas ketika itu 1 kilogram,
katalah hari ini harga emas 1 kilo yang 260,000. Cuba Islahuddin kira berapa biji Myvi dia boleh beli. Kan? So dengan harga 50,000 sebiji Myvi, dia ada 260,000. Dia boleh beli 5 biji Myvi. Itulah keuntungan dalam pelaburan emas. Kena lihat begitu. Bukan keuntungan dari sudut wang ringgit, tapi peningkatan nilai. Nak kait dengan Datuk sebut tadi, nak kata bab inflation tu, ada orang cakap simpan emas ni dia tak kaya. Tapi dia boleh mengelakkan kita jadi miskin. Dan ada lagi best lagi. Okay, ada orang sebut, saya pernah jumpa ramai orang simpan duit jatuh muflis. Tapi saya tak pernah jumpa orang simpan emas jatuh muflis. Itu penting tu. Tapi Ustaz, daripada beli 5 Myvi baik upgrade terus naik Honda ke Toyota ke, betul tak? Ada satu lagi. Bila orang biasa simpan emas ni, dia tak pandang dah kereta tu. Dia pandang emas pula. Emas pula kan. Dia akan berkira. Even a single cent pun dia akan convert, dia akan compare dengan harga emas. Kalau aku beli ni, aku dah dapat berapa gram emas. Baik aku simpan beli emas. So kereta just cukup-cukup makan je. Itu kebaikan dia. Ustaz, ada soalan untuk Ustaz ni daripada Bob Lee. Bob Lee tanya, macam mana nak berniaga emas? Saya nak ubah sikit soalannya kepada apa cara paling mudah untuk jadi usahawan emas? Selaku Ustaz pun merupakan usahawan emas. Boleh tak jawab soalan tu? Cara paling mudah untuk menjadi usahawan emas. Okey, sebab soalan dia ialah cara paling mudah. Kita gunakan kaedah sebagaimana yang KAB Gold perkenalkan, iaitu jadi wakil jualan dan leverage on KAB Gold. Hanya perkenalkan customer kepada KAB Gold. Semua customer yang Tuan Bob Lee perkenalkan, register di bawah introducer Bob Lee, maka setiap kali para pelanggan membeli, maka Bob Lee akan dapat insentif. Itu cara paling mudah. Tak perlu simpan stok, tak perlu ada modal besar, tak perlu ada gaji staff, tak perlu ada security, tak perlu. Just register sebagai wakil jualan, beli secara minimum berapa ada dia punya requirement, dan terus jadi wakil jualan tanpa perlu pening-pening kepala, refer saja orang lain, referral. This is a business referral. Alright. Okay, cantik. Nanti insyaAllah Encik Islahuddin boleh kongsikan lebih lanjut tentang nak jadi referral ni. Tapi kan saya teringat first time saya interview Datuk Daud Bakar mengenai KAB Gold ni, Datuk Daud Bakar sebut ni, emas ni kan tak pernah mengecewakan. Kemudian saya temu bual dengan Ustaz Khairul Anwar juga, and then Ustaz pun ulang benda yang sama. Emas ni tak pernah mengecewakan. So jadi that's a very important concept lah untuk kita fahami apa yang Ustaz sebutkan tadi dan Datuk sebutkan tadi tentang emas ni dia tak ada dividen. Okay, harga turun naik ada. Short term maybe turun, tapi long term maybe jangka panjang selalunya insyaAllah akan naik dan ianya tidak mengecewakan. Okay. And okay Datuk, soalan untuk Datuk ya. Ramai kita umumnya kan orang Malaysia ni dia suka bayar ansuran. Okay, apa sih ansuran? Nak beli iPhone pun ansuran, nak beli Samsung yang baru yang boleh flip lah, yang boleh fold lah sebagainya, nak beli cash susah, mahal, tapi dia bayar ansuran juga. Yelah, tak termasuklah kereta or whatever semua tu. Tapi boleh tak emas dengan konsep ansuran? Contohnya kan, boleh ke kalau kita nak beli emas tapi kita guna hutang, credit card for example? Ya, okey. Ada 2-3 perkara yang perlu dibuat pencerahan. Yang pertamanya, kalau boleh kita gunakan konsep pelaburan yang sebenar, iaitu kita membeli berdasarkan kemampuan kita. Itu yang paling ideal lah. Kalau kita mampu beli 1 gram sebulan, so be it. Itu yang paling cun. Kalau kita mampu beli 2 gram, 5 gram, so be it. Itu yang paling cun. Tapi tak menghalang kita untuk melakukan secara kredit. Saya akan ulahkan sekejap lagi. Dan nanti Ustaz Khairul Anwar tolong ceritakan kita punya produk Unca Emas kan. Unca Emas itu satu produk yang untuk retail, untuk mikro, yang boleh beli sikit-sikit. Tak sampai 1 gram pun boleh beli. 0.25 pun gram saya fahamkan boleh beli. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Itu settle. Jadi kalau itu yang paling baik, beli berdasarkan kemampuan kita. Yang kedua, kita meminjam. Kita meminjam daripada bank, daripada pihak tertentu, kita beli emas. Itu diharuskan oleh syariah. Tapi dia memberikan kita tekanan, pressure. Nak bayar hutang ni, tiba-tiba emas jatuh kan. Emas jatuh tak mungkin, tapi dia bertahan. Tapi nak bayar, tak boleh. Jadi ada sikit tekanan. Tak salah ambil tawaruk dan sebagainya. Yang ketiga,
secara kredit kad. Kredit kad tu bukannya penjualan secara bertangguh sebenarnya, dia penjualan secara tunai. Dari segi syariah, kita membayar emas dengan kredit kad itu hukumnya sama hukum pembelian secara spot, dia bukannya deferred. Dia bukan dianggap credit sale. Credit sale kita dengan pengeluar Mastercard bukan dengan penjual emas. Kita dengan penjual emas dengan KAB Go contohnya pembelian tunai, tapi kita diberikan tempoh 20 hari grace period dengan kad issuer, pengeluar kad untuk kita bayar secara sistem yang ada, tawaruk ke, ijarah ke, wakalah ke, itu skim yang lain. Jadi kita dengan penjual emas adalah dianggap dari segi syariahnya penjualan spot ataupun serentak dan juga lani dalam bahasa Dewan Bahasa Pustaka. Kalau kedah tu bahasa Dewan Bahasa Pustaka. Kalau tak percaya, kita cek dalam kamu Dewan Bahasa Pustaka untuk dia panggil spot, artinya lani dalam yang jadi salah itu semua betul, tak salah segi syariah, boleh buat, silakan, dengan risiko yang berbeza, risiko hutangnya, risiko pembayaran balik. Yang salahnya kita beli ansuran, kita nak beli katakan 50 gram atau 1 gram atau 1 kilo. Kita tak mampu beli semua dengan cash, kita bayar down payment ataupun 10%, down payment 20%, kemudian kita bayar sikit-sikit. Sama ada kita bayar itu berdasarkan harga yang bertambah atau berkurang, tak jadi isu. Yang isunya kita melambatkan pembayaran itu dianggap tidak patuh syariah. Katakan kita beli 1 kilo dengan harga 270 harga semasa, tapi kita nak bayar secara ansuran, bayar sikit, itu pun tak patuh syariah. Walaupun harga semasa 270, kita beli harga ansuran pun RM270 per gram contohnya. Itu juga tak patuh syariah sebab dia tidak berlaku yadan biyadin, hand to hand dalam bahasa hadis. Nabi SAW kena ada bayar duit, ambil emas. Emas dapat dah, duit tak dapat lagi kepada penjual. Jadi itu tak patuh syariah. Kalau ditingkatkan harga 270 segram jadi 300 gram pun itu tak betul, bukan sebab ditambahkan harga, sebab dia tidak ada penyerahan pembayaran secara yang spot. Itu yang jadi isunya. Jadi tak boleh buat secara ansuran. Apa jalan keluarnya? Saya terlibat dalam pembuatan syariah standard waktu di Dubai dulu. Ingat lagi kami bekerja setahun di syarikat Syariah Money Advisors nak pulun siap syariah standard. Standard yang lain dalam pasaran, pemurabah ke, ijarah ke, at least 3 years. Tapi kami mendapat commission nak jadikan cepat dalam masa setahun, 10 bulan lebih, kurang lebih. Dalam standard tersebut mengatakan boleh. Utamanya kita tukar kontrak. Bukan lagi kontrak penjualan pembelian. Kita bagi kontrak commitment to buy. Kita bagi wa'ad, janji untuk membeli. Jadi bila janji untuk membeli, kita bagi sikit-sikit lah, bagi dia punya bayaran security 10%. Tetapi harganya tu dah tetapkan awal. Bila sampai masa nanti baru berlaku transaksi jual secara lani, secara spot. Tapi panjang tempoh komitmen tersebut, al-wa'du dalam bahasa Arab, itu bukan lagi jual. Itu bukan hak kita. Kita tak boleh jual pada pihak ketiga. Salah. Sebab syarikat penjual belum menjual pada kita, syarikat hanya mengambil komitmen kita untuk membeli. Jadi kita boleh letakkan wang security berdasarkan whatever lah, 1% ke, 2% ke, 5% ke, 50% ke, itu dibenarkan di bawah konsep al-wa'du. Jadi saya dalam transaksi di peringkat dunia pun, kita membenarkan yang semikian dengan atas dasar itu adalah wa'ad, iaitu pun janji untuk membeli. Dibenarkan, tapi itu bukan lagi kontrak jual beli ansuran. Belum berlaku kontrak lagi. Kontrak hanya akan berlaku di masa hadapan bila kita bersetuju untuk menyerahkan barang dan melengkapkan pembayaran kita pada hari transaksi. Dia panggil T+0, hari transaksi. Yang sebelum ini adalah T-0, bukan lagi transaksi. Itu tak boleh. Nah, itu dari segi konsep teknikalnya. Okay. Got it. Alright. Okay. Mungkin Dato' ada satu soalan daripada kita punya tim orang-orang ataupun followers dekat FB sekarang ni, daripada Helmi Hakim. Soalan dia, kalau kita beli jongkong emas, mudah ke untuk kita cairkan kalau kita perlukan duit? Bagaimana caranya? Banyak caranya, terserah kepada kita. Pertamanya kita jual jongkong emas kepada
macam kami membeli jongkok emas, kami membeli dengan harga tunai dan kami akan cairkan untuk tujuan kami. Kami akan pecahkan kepada 1 gram, 2 gram, 5 gram, itu kerja kami. Jadi kita boleh beli daripada saudara Helmi. Ataupun cara yang paling orang buat dalam Malaysia ni, di Malaysia adalah kita pergi rohan ya, gadai. Jadi kita perlukan wang sebanyak 100,000, 200,000, kita gadaikan jongkok emas tersebut. Jadi kita tak jual, itu juga dinamakan sebagai kecairan. Kita mencairkan dengan mencagarkan emas jongkong dengan syarikat-syarikat gadai patuh Islam, patuh syariah ni banyak di Malaysia ni. Jadi saya pun pernah buat, zaman-zaman saya buat bisnes dulu, adalah sikit 1 kilo, 2 kilo. Bila terdesak, IK you know lah, bisnes kadang-kadang cash flow kita kacau kan, perlukan wang, terpaksa saya cagarkan. Saya pernah masuk kedai cagaran dan saya cagarkan. Dan itu cara saya untuk menunaikan atau mencairkan emas jongkong saya. Itu cara yang itu cara yang mudah, kita jual atau kita mencagarkan. Yang ketiga, ini kena jumpa sesi yang ketiga, ada caranya yang kami dengan Ustaz Khairul Anwar Basir sedang merancang satu produk baru, misteri rahsia. Siapa pun tak tahu. Ini kan kami dua orang. Saya pun tak tahu ni. Boleh jadi. Misteri. Ya, misteri. Memang kami tengah berfikir. Sebab kita tak nak orang yang ada emas di tangan mereka, dia hanya sekadar mendapat untung berdasarkan nilai harga pasaran, mesti ada juga seolah-olah macam ada dividen. Saya tak ulang balik, seolah-olah macam ada dividen. Kami sedang majukan dari segi minda syariahnya, bagaimana menjadikan satu realiti pada masa depan. Okey. Jadi mungkin saya rumuskan Datuk, kalau nak cairkan emas tu memang senang, ada pelbagai cara. Okey. Dan macam Datuk baik sebutkan tadi, ada pelbagai cara yang kita boleh gunakan dan tak susah untuk sesiapa. Jadi kita pun tahu senang aja untuk liquidise-kan emas tu. Jadi kalau saya kembali balik kepada kita nak lihat dari sudut perancangan kewangan Ustaz, macam kalau kita ni lah, ramai-ramai antara kita ni mungkin ada yang baru nak buat pelaburan emas. Dan mungkin ada yang mungkin dalam pendapatannya ada yang dalam sekitar 2,000 ataupun ada seorang, perbandingkan dengan orang yang pendapatannya gaji dia 10,000. Okey. Jadi kalau 10,000 banyak lagi pembelajaran. Jadi Datuk tadi cakap pasal pembelajaran, IK pun cakap pasal pembelajaran, nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, nak bayar perbelanjaan makan, pelbagai perbelanjaan. Jadi macam mana kita nak agihkan pendapatan tu dan agihkan untuk berapa banyak percentage untuk pelaburan emas dan berapa banyak percentage untuk mungkin untuk duit pula dan untuk benda-benda yang lain. Okey, pertama sekali saya nak sebut mungkinlah semua kat sini sifu-sifu semua, IK sifu, Datuk sifu, Cik Saudi sifu, lain guru lain dia punya mazhabnya kan. Okey, tapi apa yang saya faham dan amalkan selalu ialah saya selalu ingatkan whatever it is, bagi saya pelaburan itu datang paling last. Pelaburan itu datang paling last, terutama kepada beginner-beginner. Beginner-beginner yang baru bekerja, duit pun tak banyak, apa kan. Jangan sibuk untuk melabur. First thing first sebenarnya, sibukkan diri dulu untuk menyimpan duit. Simpan duit. Sebab apa? Sebab ada banyak benda yang kita kena jangka dan tak jangka di masa depan. Okey, kalau ikut kajian, siapa buat kajian kan, dia kata berapa persen ya, 90% ke 80% daripada rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun RM1,000 dalam bank. Tak ada simpanan. Itu yang bila datang PKP, COVID, semua terduduk semua tu. Sebab apa? Sebab tak ada simpanan. Sebab tu bila kita belajar bab ilmu kewangan ni, akan adalah benda yang common orang ajar, iaitu kena ada simpanan pendapatan selama beberapa bulan kan, 6 bulan ke setahun. Orang bisnes lagi lah, kena ada simpanan setahun, 2 tahun kena ada. Orang makan gaji tahan lagi, kalau dia apa-apa jadi macam COVID, dia still dapat gaji. Bagi orang bisnes, kalau terduduk terus. So dia kena ada simpanan. So saya suka nak twist pelaburan emas ni kepada mula-mula sekali, jadikan dia sebagai simpanan yang tu. So bila kita fokus yang tu, maka kita akan tahu bahawa certain some portion, certain amount of our salary kena potong siap-siap sebagai simpanan. Dan ramai orang ajar simpanan ni dua benda. Satu, kena paksa. Yang kedua, kena lupa.
Kalau tak paksa tak jadi, duduk main azam, lepas tu cukup tahun kan. Lepas tu tak paksa, tunggu ada lebih. Memang tak akan lebih punyalah. Okey. So maksudnya apa? Maksudnya bagi saya, kita kena sedar bahawa simpanan tu penting. Tapi masalah sekarang ni bila kita menyimpan dengan duit, kita selalu gagal. Kita selalu gagal. Yeah. So bila kita gagal simpan duit, maksudnya bukan simpan itu yang salah, tapi cara menyimpan itu yang salah. So gunakan emas sebagai alternatif kepada simpanan tunai. Kalau biasanya, ini cerita common lah bagi semua orang. Masuk tahun baru, berazam nak simpan lah. Tahun depan tak ada jadi ni, aku hutang dah banyak gitu gini. Aku mesti simpan lah RM300 sebulan. Okey, duit, dalam bentuk duit Okey, dah buat ni azam, siap declare kat Facebook ni, azam tahun baru semua sekali kan. Okey, so, simpan. Saya tanya ramai orang, sepatutnya dalam masa setahun 3 kali 12 3,600 kan. Sepatutnya dah ada 3,600 Sekarang bulan 9. Bulan 8 kali 3 2,400. Sepatutnya sudah ada 2,400 dalam bank. Saya tanya, dan kalau tuan-tuan semua tanyalah siapa yang simpan duit, cuba tanya dengan ikhlas hati, ada tak sampai bulan 8 2,400? Tak usah tanya sampai bulan 8. Bulan 2 tu pun dah tak ada 600. Sebab apa? Sebab naluri emas, naluri duit adalah untuk berbelanja. Duit ialah untuk berbelanja. Kenapa nak simpan? So itu masalah. Jadi kita tukar pesen kita, tukar simpan dalam bentuk gram emas. Kalau kita kata 1 gram, lebih kurang RM300 kan. Pengalaman saya, orang yang simpan duit selalu gagal. Orang simpan emas, kalau dia niatkan 1 gram 1 bulan, hujung tahun, dia tak akan ada 12 gram. Dia mesti ada lebih daripada 12 gram. Kenapa? Emas beranak kan? No, bukan emas beranak. Tabiat menyimpan dia jadi lebih baik. Sebab apa? Yang kita cakap gila emas tadi kan, dia mula berkira kan. Kalau aku beli ni, aku dapat berapa gram. Tak payah belilah, aku beli emas. Kalau aku beli ni, even KB Gold pun bagi kemudahan boleh simpan serendah 0.25 gram kan. Sebab itu kita kira affordable lah, RM60, RM70 kan. Tapi sebenarnya bila kita dah mula menyimpan rasa seronok, kita tak akan simpan 0.25 gram. Setengah gram, 1 gram, dan kita sendiri terkejut. Target kita 12 gram setahun, bulan ketiga keempat tu dah ada 20 gram, 30 gram. Itu seronoknya menyimpan emas. So bagi masalah isunya perancangan kewangan, saya cadangkan sebelum kita fikir emas sebagai pelaburan, fikir dulu dia sebagai simpanan alternatif kepada emas. Kalau dah lulus tu, dah cukup dah simpanan 6 bulan, 12 bulan dan sebagainya, barulah fikir tentang aku nak trade dia sebagai pelaburan lah pula. Tak ganggu dah yang 6 bulan, 12 bulan ni. Cari yang lain pula modal. Sebab kata guru saya, pelaburan yang paling selamat ialah pelaburan yang boleh buat kita tidur lena di sebelah malam. Itu pelaburan paling selamat. Kalau kita tak tidur lena, something wrong somewhere. Sama ada pelaburan tu memang berisiko tinggi ataupun kita gunakan duit yang hidup mati kita untuk pelaburan. Itu yang tak tidur lena tu. Aku harap melabur ni untunglah. Tiba-tiba, kalau rugi, matilah aku. Sebab apa? Itu je duit yang aku ada. Itu kesilapan pertama yang orang biasa buat. Guna duit mula-mula untuk generate income dulu. Bagi saya, sebelum kita fikir generate income, fikir untuk selamatkan income sedia ada tu dulu. Itulah yang kita kena gunakan emas sebagai alternatif. Okey, cantik sangat Ustaz. Ustaz, ada soalan dulu daripada Is. Macam mana nak jawab soalan ni? Berapa persen kadar keuntungan jual beli emas yang dibenarkan mengikut syariah? Macam mana nak jawab tu? Minta Datuk betulkan kalau saya salah. Okey. Jual beli ini kalau prinsip dalam syariahnya dipanggil bai'un antaradin. Jual beli ni atas kerelaan penjual pembeli. Penjual tak harga sekian, pembeli redha, dia belilah. Kalau pembeli nak harga lain, penjual tak nak bagi, dia carilah penjual lain. Tidak pernah ditimbulkan berapakah keuntungan yang boleh di-charge, setinggi mana, berapa persen. Itu tidak menjadi isu utama. Kerana kalau kita tak suka, kita boleh beli di tempat lain. Dan peningkatan harga dalam jual beli ni, kadang-kadang dia boleh berlaku dalam apa yang disebut sebagai bai'ul musawamah. Bai'ul musawamah ni, pembeli tak tahu pun keuntungan yang kita kenakan. Sebagai contoh, ini orang-orang trader semua ni, IK dan sebagainya kan. Kalau tengok orang jual pensel kan, pen harga RM5, RM6, contoh kan. Kalau beli dekat China tu, harga dia tak sampai 1 sen pun sebatang. 1 sen pun tak sampai sebab dia beli banyak kan.
So peningkatan harga tu dah berapa ribu % tu. Itu tidak menjadikan jual beli itu tidak patuh syariah. Kerana keuntungan itu berdasarkan kalau kita reda, kita belilah. Sah, tidak ada masalah. So nak jawab soalan ni secara umumnya, tidak ada kadar keuntungan khusus yang dibenarkan oleh syariah. Terpulang kepada penjual dan juga pembeli sama ada mereka nak bertransaksi ataupun tidak. Betulkan kalau kita salah tu. Datuk boleh tambah? Lulus cemerlang. Lulus cemerlang. Ada nak tambahkan Datuk? Itu konsep itulah konsep yang ada dalam agama kita, iaitu tidak meletakkan had maksimum keberuntungan, terserah kepada willing buyer, willing seller. Zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat dia pinjam seekor unta namanya Jabir bin Abdullah, sahabat yang terkenal. Dia pinjam seekor unta. Dalam konteks kita dia pinjam emas lah contohnya kan. Dia jual emas tu atau unta tersebut, hadis yang sebenarnya dia dapat satu jumlah bayaran yang tinggi. Dia dapat beli 2 unta. Makna dari segi matematiknya is 100% return. 100% return. Dari segi matematiknya kalau satu unta itu 2 dinar, dia pinjam seekor unta, dia jual dengan 4 dinar, dia beli satu unta, kembalikan balik kepada tuan punya asal, dia simpan 2 dinar untuk dia. Jadi Nabi kata, semoga Allah memberkati rezeki kamu. Nabi pun berdoa sebab kepandaian dia untuk menjual seekor unta dengan harga yang berganda 2 kali. Jadi itulah satu perkara yang menarik, melainkan barang itu barang yang diregulasi oleh negara seperti tepung, beras. Itu soal kedua, bukan soal syariah, soal penjagaan ketetaman awam dan seumpamanya. Ya, itulah kadang-kadang usahawan kita bila jual barang mahal sikit, dia punya klien, dia punya prospek selalu marah. Dia kata, mahalnya harga Yahudi. Tak apa, dia panggil harga Yahudi jadi macam tu. Kita pun tak tahu macam mana. Tapi talking about tadi Ustaz sebut tentang pelaburan, tabiat menyimpan tadi tu, kan, bila talking about tabiat menyimpan, macam saya, Islahuddin, Datuk Ustaz, kita semua alhamdulillah usahawan, dan kita menggunakan konsep apa dikenal sebagai pay yourself first, ya kan. Kita bila ada keuntungan, insyaAllah yang keuntungan tu kita bayar untuk diri sendiri, bukan bayar untuk kita belanjakan apa, tetapi kan mungkin kita simpan dan growkan lagi sebagai satu pelaburan macam tu. And konsep pay yourself first ni kan dah lama dah dalam buku-buku buku-buku kewangan, ramai dah mention about this. Dalam buku saya pun saya ada mention about this juga, and Robert Kiyosaki pun ada. Tapi talking about penulis-penulis kewangan, contoh macam Robert Kiyosaki, contoh macam Aziz Ali yang sering cakap mengenai pelaburan, simpanan dan sebagainya kan. Tapi lately ni apa yang saya dapat lihat, ramai yang kata simpanan emas sekarang, now is the best time. Ni daripada pakar-pakar kewangan lah dekat luar sana, penulis-penulis kewangan. Apa pendapat Datuk? Adakah ini satu trend untuk kita actually now untuk laburkan emas? Saya pun bukannya pakar, tapi saya banyak belajar daripada sahabat dan rakan saya, Ustaz Khairul Anwar Basri. Dia kata pada saya, mudah Dr. Daud, beli emas ni bukan ada masa. Ada wang lebih, beli emas. Senang dia punya teori, sebab kita bukan membeli instrumen pelaburan, kita membeli barang komoditi yang namanya emas. Jadi bila ada wang lebih, kita beli emas. Jangan kita convertkan kepada harga pasaran kepada pembayaran dividen instrumen yang lain. Itu akan mengganggu kita punya pemikiran. Bila harga naik mahal RM300 tak beli, tunggu lagi harga turun, dia tak turun-turun sampai kan, mungkin naik lagi. Jadi yang penting, saya setuju dengan pandangan rakan saya, kami dalam satu syarikat KAB Gold, kami mewawarkan kepada pembeli, pembelian emas bukan berdasarkan harga pasaran, berdasarkan kelebihan wang simpanan anda. Kalau ada, beli, sebab rezeki kita tak tahu di mana. Seperti mana rezeki seekor burung yang keluar di waktu pagi mencari rezeki ulat dalam batu bata, dalam tumbuh-tumbuhan, dia tak boleh tunggu hari itu hari baik ke tidak baik. Kerja dia hanya mencari rezeki, dapatkan rezeki, pulang ke rumah walaupun mungkin waktu senja, mungkin waktu zuhur, waktu asar, doesn't matter. Itu juga ada wang lebih, belilah emas setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun secara konsisten. Itu lebih munasabah dan lebih wajar daripada kita mengikut harga pasaran, sebab kita akan jadi mangsa dan juga dipenjarakan dengan harga pasaran, menyebabkan kita tak menentu dari segi konsistensi kita dan juga intensity
to buy the gold at all time. Itu satu resipi yang saya setuju dan saya ingin wawarkan kepada para pendengar. Put aside your money. When you have excess money, surplus money, buy an equivalent gram of gold. Okay, I think that's a very sound advice. And kalau bagi mereka yang ada that extra money ke, bagi mereka nak melabur ke, kat sini platform Gold HQ akan boleh membantu pendengar-pendengar sekarang ni. Mungkin Cik Islah boleh tak kongsikan bagaimana Gold HQ dapat membantu mereka yang baru nak melabur atau mereka yang buta melabur emas ni, apa platform Gold HQ yang ditawarkan? Okey, macam untuk Gold HQ yang kita ada collaboration dengan KAB Gold. Jadi satu function Gold HQ adalah first kali adalah untuk beri bimbingan kepada mereka-mereka yang nak menyimpan atau nak menjadi usahawan emas. Okey, kami beri bimbingan. Apa cara bimbingannya? Pelbagai. Salah satunya contohnya seperti kami bagi tips dari segi email blasting kepada mereka-mereka yang di bawah bimbingan Gold HQ. Kami juga beri design template. Kalau mungkin orang di luar sana nak buat design template tu susah, jadi kami ada tim kami yang buat design template sendiri dan kami bagi percuma kepada mereka-mereka ni untuk gunakan untuk dapatkan mereka punya pelanggan sendiri. Dan juga termasuk dengan contohnya copywriting ataupun video. Jadi ini semua pasal kami ada tim sendiri di belakang tabir. Jadi mereka ini yang membuat semua information, infografik, termasuk juga yang paling terbaru kami buatkan landing page untuk mereka ni. Jadi sebagai mereka yang di bawah Gold HQ ni, mereka akan dapat information mengenai emas, kebaikan mengenai emas, apa saja soalan. Jadi kami ini adalah sebagai support group untuk tim-tim Gold HQ untuk sama ada mereka nak menyimpan ataupun mereka nak menjadi usahawan. Itu function Gold HQ lah. InsyaAllah dan alhamdulillah selama kami bekerjasama, terima kasih juga kepada KAB Gold yang banyak beri bimbingan, banyak beri sokongan kepada kami dan alhamdulillah kerana tim-tim di bawah Gold HQ itu sendiri grow dengan ramai yang join dan juga ambil supaya naik level baru-baru ni. Jadi ini semua adalah sokongan antara kolaborasi antara Gold HQ dan juga KAB Gold bersama-sama. Right, cantik sangat. Okay. Isah ada soalan untuk Ustaz? Itulah, jadi tadi sebelum saya tanya Ustaz tadi, saya nak come back to Datuk. Mungkin pada first kita punya interview bersama IK, saya ingat Datuk cakap mengenai pada waktu pandemik ataupun war ataupun sekarang ni keadaan ekonomi meleset ni, waktu itu emas akan menaik. Dia punya ataupun reaction tu because of ada GDP tu keadaan tenat, itu akan emas tu akan menaik. Jadi waktu sekarang ni, waktu pandemik dah hampir setahun lebih, adakah itu ada berkait rapat dengan kenaikan emas tu sendiri, Datuk? Saya percaya dengan teori tersebut kerana manusia ini ada dua elemen minda dan juga elemen ruh atau jiwa, ketakutan, fear factor. Bila mana ada fear factor, kita tidak mahu terlibat dalam pelaburan-pelaburan yang dianggap selamat tapi ada subject to uncertainty of the world. Bila China, Amerika berperang, perniagaan tak tentu arah, keadaan environment dan sebagainya, manusia rasa takut dan mereka tidak mahu meletakkan wang simpanan mereka dalam pelaburan-pelaburan yang mereka kata kalau jatuh nilai kewangan dunia, saham mereka akan jatuh. Dia dah tengok 2008 baru ni, unit amanah akan jatuh. Itu hanya bacaan dan juga ketakutan manusia. Tapi kalau emas ni, bila mana semua jatuh, manusia lebih percaya kepada emas yang merupakan satu mata wang secara natural. Sebenarnya dari segi amalan kita, pemerhatian kita, emas is a natural currency of the world. Emas ni adalah sifatnya mata wang semula jadi kepada dunia sejak zaman dulu sampai sekarang. Cuma bila adanya mata wang kertas, mata wang yang berbentuk coin tersebut disebut fulus dalam bahasa Arab. Ada dinar, ada dirham, tapi ada juga yang
kecil-kecil tu dipanggil fulus, macam serpihan emas yang kecil itu dianggap sebagai sen dalam bahasa Arab dulu. Dia merupakan satu perkara yang senang laku dalam pasaran. Jadi terbuktilah bukan di Malaysia sahaja. Kita tengok nanti bila COVID dah reda dan semua dah kembali pada GDP yang baik, 5%, 7%, saya rasa emas akan jatuh sekejap, jatuh sikit. Bila ada lagi isu-isu dunia, dia akan naik balik. Jadi atas dasar itu kita kena peka bahawa itulah mungkin lumrah kot, fitrah manusia. Bila takut, kita ambil yang paling meyakinkan kita, yang paling selamat. Dalam konteks ini kita mengatakan yang selamat adalah emas yang berbentuk pejal, yang orang akan terima. Zaman perang pun, dalam perang dunia kedua dulu, ada askar mereka pergi perang bukan nak kalahkan Jerman, nak pergi ambil emas tersebut. Bila Jerman kalah, dipaksa pada mereka simpan emas mereka di Amerika sampai hari ini. Dan Jepun juga begitu, bila kalah peperangan, emas mereka disimpan di Amerika Syarikat, World Bank dan sebagainya, sebab itu aset yang tidak akan pudar sepanjang masa. Jadi sejarah dunia, dan mungkin satu hari, sebab itu kita tengok dunia hari ini, negara dipanggil collector of the gold, yang paling banyak adalah China, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Israel. Okay, alright, okay. Collector, Collector, okay. Maknanya dari segi aset terbesar masih di US, tapi negara yang sedang collect sikit ada 3 negara ini. Okay, alright. Okay, terima kasih Datuk. Jadi mungkin Ustaz, di waktu pandemik ni kan, kita dah, kalau kat Malaysia ni dah dekat nak setahun lebih kan, waktu pandemik ni, macam mana keadaan ataupun operation KAB Gold sendiri di waktu COVID, dan juga bagaimana sambutan orang ramai dalam menyimpan tu sendiri waktu COVID ni, waktu-waktu begini ni? Okey, macam Datuk sebut tadi dia cerita pasal orang beratur dekat kedai emas kan. Itulah senarionya mana-mana syarikat emas. Jadi timbul masalahnya apabila kedai diarah tutup kerana PKPD dan sebagainya kan. Kat sinilah kelebihan bagi syarikat emas yang ada servis melalui online. KAB Gold masih boleh meneruskan pembelian melalui kaedah atas talian. Kita ada produk uncang emas tadi kan. Sebab kalau nak tunggu COVID berhenti, nak tunggu semua office buka dan sebagainya, bukan saja ada possibility harga emas semakin mahal, tetapi possibility yang terlebih dahulu berlaku, mungkin duit tu habis dulu sebelum beli emas. Jadi mereka ni menggunakan kemudahan platform online ni untuk terus-terusan membeli emas dengan KAB Gold. So alhamdulillah setakat ni business as usual. Okay. Di peringkat KAB Gold, kita masih lagi meneruskan bisnes kita walaupun ada kekangan PKPD dan sebagainya, kerana pelanggan masih lagi boleh membeli secara atas talian. Saya selalu pesan jangan tunggu, beli terus, top up terus akaun camah dan sebagainya. Bila dah buka nanti barulah kita fikirkan tentang keluarkan fizikalnya, dan masa tu pun selarilah bila kita kata dah mula boleh beroperasi sepenuhnya. Masa tu juga kilang-kilang emas pun dibuka dan mereka dapat mengeluarkan emas-emas yang kita tempah dan sebagainya. Tapi buat masa sekarang terus bermuamalah dengan emas, terus membeli emas melalui kaedah di atas talian, kerana tidak ada alasan lah untuk tidak membeli emas. Everyone can purchase gold now. Sebab kemudahan yang kita ada tu. Itu. Okay. Alright. Ada satu soalan ni. Soalan ni saya nak bagi ke Datuk lah. Boleh tak? Soalan daripada Nas. Baru-baru ni seperti viral, ada satu syarikat ni. Dia tak menyediakan emas fizikal untuk ahli yang berdaftar dengannya. Boleh tak jelaskan lagi? Perlu ke emas fizikal untuk setiap ahli yang simpan dari sudut syariahnya? Datuk. Okey, saya sebut tadi bahawa penyerahan emas fizikal bukanlah satu keperluan syariah. Yang penting adalah kebolehan untuk mengenal pasti emas tu ada, yang disebut juga sebagai allocated, dialokasikan dalam perakaunan. Perlu ada satu emas, saya beli dengan 1 kilo, emas tu emas saya, dia tak boleh dikongsi dengan IK, dengan Ustaz Khairul juga Isaluddin. Itu dipanggil allocated. Yang berlaku di dunia Islam konvensional, 1 kilo emas tu ada ramai orang
nama yang sama itu tak boleh. Jadi pastikan dari segi pengauditan, satu orang satu hak milik emas yang tertentu. Adapun penyerahan itu bukanlah satu keperluan, melainkan dalam terma dan condition bila kita beli emas, di mana kita boleh meminta emas dihantar kepada kita dalam masa 10 hari ke 2 hari ke, itu menjadi satu kontrak perjanjian yang mesti dihantar kepada kita berdasarkan kontrak perjanjian. Kalau gagal menghantar emas tersebut, ada dua kemungkinan. Pertamanya, tidak patuh syariah kerana emas tak ada dalam simpanan penjual emas. Yang kedua, emas ada masalah teknikal dari segi penghantaran, dari segi hemorisos dan sebagainya. Jadi ada dua kemungkinan, takut itu menyebabkan hilang kepercayaan masyarakat. Jadi perlu pastikan bahawa emas tu ada dan kita boleh telefon syarikat tersebut. Saya nak tengok emas saya dan nak pastikan akaun saya tu betul-betul ada. Kalau tak ada, itu tak patuh syariah dan akan menimbulkan isu pelanggaran hukum syariah dari segi pembelian emas. Emas itu waktu dijual tak ada, ataupun dijual pada orang lain yang ketiga, ataupun dipanggil non-allocated, emas yang tidak diedukasikan, itu juga tidak patuh syariah. Banyak syarikat-syarikat di Malaysia dan juga di luar, di dunia luar, 95% of emas trading adalah non-allocated. Satu dunia yang dijual emas ini 95% adalah non-allocated gold. Yang 5% saja yang allocated gold. Sebab tu kena pastikan yang kita punya ni ada allocated gold untuk hukum syariah. Ya. Alright. Okay. Sekarang ni kita buat Q&A sikit. And ada soalan lagi. Okay. Soalan seterusnya untuk Ustaz pula. Okay. Macam ni dari segi selamat. Okay. Emas fizikal ke lagi selamat ataupun digital lagi selamat? Macam mana cerita dia macam tu? Selamat tak selamat ni bergantung kepada apa matlamat kita. Okay. Tengah orang yang mungkin kalau dia pegang tak selamat dicuri, maka digital lebih bagus lah. Digital di sini pada pandangan saya digital yang patut syariah maknanya backed by physical. Macam Datuk sebut tadi, educated tadi kita tak excluding digital yang nasional pemeraja tu kita keluarkan terus. Maknanya digital di sini yang patut maksudnya bagi orang awam adalah akaun emas lah. Okay. So maksud soalan ni mungkin mana lebih selamat, akaun emas ke emas fizikal yang disimpan sendiri? Jawapan dia ialah kalau kita rasa tak selamat kita simpan, maka akaun emas lebih bagus. Okay. Kalau kita rasa simpan sendiri selamat, maka simpan sendiri fizikal itu lebih bagus. Sebab apa? Bila emas berada di tangan kita, macam-macam benda kita boleh buat. Sebab kita boleh jual beli, kita boleh gadaikan dan sebagainya. Itu ada pro and con masing-masing lah. Tapi ada juga setengah-setengah orang, isu keselamatan ni nombor 2. Yang penting mudah bagi dia. Bagi dia kalau dia simpan sendiri pun selamat, tak ada hal. Tapi leceh lah. Sebab kita tahu tak, ada orang kadang-kadang kerana emas dibeli tu sikit sangat, terlupa letak dekat mana. Baik beli banyak. Sampai terlupa. Nak beli banyak mungkin belum mampu kan. Tapi beli selit celah-celah. Sebab 1 gram tu kecil saja. Macam kuku kita. Macam SIM card kan? SIM card. Itu pun nasib baik ada kad kan. Dia pun letak. Betul je Kak. Bagi orang yang mencari kemudahan, maka emas digital lebih baik bagi mereka. Bergantung kepada matlamat masing-masing. Tidak ada jawapan A atau B untuk soalan ni. Okey. Cantik. Okey, ada satu lagi soalan untuk Datuk kali ni. Tadi pun Datuk ada sebut tentang bila ada isu macam tak stable, around the world, harga emas naik. Apa teori dia? Kenapa ini berlaku? Macam mana nak jawab? Ya, sebab dunia lebih percaya pada mata wang emas, bukan mata wang yang dicetak oleh negara-negara tertentu, even oleh Amerika Syarikat. Jadi bila Amerika Syarikat ada peperangan, jadi nilai emas tu lebih tinggi daripada nilai wang Amerika Syarikat. Sebab itu hanyalah kertas yang tidak bersandarkan kepada aset pendasar. Jadi mungkin suatu hari, dah pernah berlaku pada tahun 60-an, mata wang Amerika tidak laku zaman Nixon dan sebagainya, banyak krisis skandal politik, maka dunia jam nak buat transaksi global, tidak ada satu mata wang global. There's no global currency for 2 years zaman tersebut sebab mata wang Amerika collapse. Orang tak percaya dan orang hilang kepercayaan. Maka World Bank
keluarkan mata wang khas untuk 2 tahun untuk gantikan mata wang Amerika Syarikat selama 2 tahun untuk jadi benchmark kepada pertukaran antara kelapa sawit contoh dengan minyak ataupun dengan kereta dan sebagainya. Jadi mata wang ini berdasarkan kepercayaan dan manusia ini lebih percaya pada benda yang ada physical back. Dia ada benda yang di-support oleh satu physical yang tidak akan rosak, tidak akan hilang kepercayaan, yang tidak hilang mungkin, yang tidak kena banjir. Kalau wang tu kena banjir, terbakar, semua hilang. Tapi emas tu dia kekal dengan kita. Jadi itu juga menunjukkan itulah aset sebenar yang di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu semua orang suka. Semua orang suka itulah menyebabkan harga naik. Bila krisis, orang cari perkara yang paling tenang di hati, yang paling suka di hati, iaitu mata wang ataupun aset yang berbentuk kuning-kuningan itu, iaitu emas. Emas never disappoint us, we disappoint emas all the time. Okay, betul, that's a good one. Okay, kalau saya Islahuddin, kalau bersebar dengan Dato' dengan Ustaz kan memang 1 jam tak cukup, 2-3 jam. Tapi kan kita pun dah sampai 1 jam dah ni, masa sangat mencemburi. InsyaAllah lain kali kita akan berbincang. Tapi kan sebelum saya nak let go kan Dato' dengan Ustaz dengan Islahuddin kan, saya nak beri peluang untuk, boleh tak beri pesanan akhir kepada pendengar-pendengar kita. Saya mula dengan Islahuddin dulu, kemudian Dato', kemudian Ustaz. Okey, Islahuddin, apa pesanan akhir kepada pendengar-pendengar kita mengenai topik yang kita perbincangkan? Dah tepuk ni dah banyak sangat dah ni dalam kepala ni. Okey. Okey. Jadi saya rasa untuk hari ni yang first kali topiknya ada berkaitan dengan patuh syariah. Okey, jadi dan syarikat KAB Gold ni saya tengok first kali adalah antara syarikat yang memang menitik beratkan patuh syariah pada peringkat yang tertinggi lah. Jadi kalau ada keraguan boleh tanya, itu tak ada masalah. Jadi insyaAllah semua di KAB Gold dan Gold HQ akan sentiasa menjawab. Tapi hari ni kita boleh tengok dari segi mungkin ada soalan daripada pendengar sendiri. Jadi hari ni kita dah try untuk jawab sedikit apa yang keraguan itu. Dan juga jika ada sesiapa yang ingin bersama-sama ataupun melihat menceburi pelaburan ataupun buat penyimpanan emas, boleh terus mendaftar di goldhq.my ataupun hubungi nombor tertera di bawah. InsyaAllah. Terima kasih. Okey Dato', pesanan terakhir untuk kali ni bukan terakhir forever ni. Lepas ni memang akan jemput lagi Dato' dengan Ustaz. Okay, saya rasa saya banyak melabur dalam banyak syarikat dalam berbagai bidang, dalam sarung tangan getah, dalam fintech, dalam sport data, dalam remittance, dalam transaksi syariah sendiri, syarikat asas saya. Tapi itu semua ada aset kewangan. Semua aset melainkan sarung tangan getah lah yang fizikal. Kita keluarkan sarung tangan getah untuk tujuan kesihatan di hospital dunia. Tapi bagi saya goal ini lebih menarik kerana kami membuat perniagaan yang fizikal, yang real, yang membentuk satu benda yang kita dapat pegang, kita dapat cium, kita dapat kita dapat sentuh dan kita memberikan kepuasan kepada pembeli. Dari segi syariah, walaupun saya tidak endorsekan sebagai patuh syariah, ada Ustaz Sufian ya, Dr. Sufian yang memberikan perakuan syariah. Saya juga orang syariah. Secara internal saya memerhatikan sebarang terma, condition, cara pelaksanaan untuk pastikan itu akan menyebabkan reputasi saya akan terjejas. Ini produk saya pastikan syariah itu 100% compliant, disokong oleh Ustaz Dr. Sufian Hafizahullah. Yang ketiganya, kita nak wujudkan ekosistem emas ini pada masa hadapan dari segi perkilangan, dari segi pengedar, distributor, dari segi desain dan juga dari segi aset kewangan yang bersandarkan pada emas. Itu rancangan kami masa depan. InsyaAllah kami akan lebar luaskan gelombang dan bandwidth pelaburan emas ni dalam bentuk fizikal kepada yang berbentuk hybrid, fizikal dan juga financial atau kewangan. Terima kasih IK. Okey, terima kasih Dato'. Okey, Ustaz Khairul, the floor is yours. Pesanan terakhir kepada pendengar-pendengar kita. Saya simpan the best for last sekarang ni. Jangan segan. Dua benda penting saja, pendek saja. Yang pertama, sebab kita bincang pasal pematuhan syariah hari ini, alhamdulillah, insya-Allah dalam sedikit masa saja lagi semua pelanggan-pelanggan KAB Gold akan dapat melihat
sijil pengesahan patuh syariah yang telah dirangka draft terakhirnya oleh kita punya penasihat syariah rasmi, iaitu Dr. Ahmad Sufian, Dr. Ahmad Sufian. Dan nanti draft tu saya dah tengok dah first, nanti kita akan tengok ubah sikit, lepas tu kita submit dekat chairman kita Dr. Daud untuk tengok sekali lalu, kemudian kita boleh isytiharkanlah untuk 2 produk, iaitu belian terus dan juga belian uncang emas, okey, sebagai permulaan. Sebab itu saja setakat ini produk yang kita ada. Jadi sekarang pun sudah boleh membeli dengan senang hati. Nanti dengan sijil tersebut makin menguatkan lagi keyakinan dan tidak lagi berlaku was-was dan sebagainya. Barang harus diingat kita dekat KAB Gold ni semua kepala-kepala kantor ni semua orang-orang syariah semuanya. Dr. Daud orang syariah, saya sendiri orang syariah, dan kita lantik lagi third party syariah advisor untuk certify. Kita tak boleh certify sebab conflict of interest kan. Okay. So itu adalah janji kita kepada customer kita, beli tanpa was-was. Itu pertama. Yang kedua, kerana saya rasa happy sangat malam ni, kita punya perbincangan yang sangat menarik. Tuan Islahuddin, kita extend lagi 1 hari yang promosi yang yang lepas tu. Yang okey. Boleh sebutkan sekali lagi tak? Ya. Tak ingat. Berapa hari tu kita punya ni Gold Advisor berapa, 10 gram kan? Yang ni. Gold Yes. Gold Advisor 10 gram. Betul. Okey, untuk pelanggan-pelanggan Gold HQ sahaja sampai tengah hari esok 24 jam, rebut sekarang Gold Advisor 10 gram sahaja. Okey. Gold Manager berapa? Tengok 30 gram saja, biasanya 100 gram. Okey. Dan Gold Group Manager biasanya 250 gram, beli 100 gram sahaja. Jangan tunggu-tunggu, grab secepat mungkin. Jangan bagi Encik Islahuddin pening esok last minute, beli sekarang. Kita ada 24 jam. Okey, 24 jam. 24 jam sampai malam esok lah. Sampai 3 malam esok. Okey. Yes. Alright. Itu penzahiran rasa gembira sebab sesi kita malam ni. Itulah, saya bila tengok Ustaz Khairul dengan Datuk Daud, memang saya pun selalu gembira. Itulah, insyaAllah nak jemput lagi untuk kongsikan maklumat informasi emas dalam masa yang terdekat ni, insyaAllah. Boleh tak macam tu? Boleh. Alright. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okay. So jadi bagi mereka, bagi anda yang sedang mengikuti ni secara langsung, terima kasih kepada anda. Beratus yang ada online sekarang ni, tapi seperti biasa nanti beribulah juga yang akan menonton ni secara rakaman. Tetapi seperti mana yang Ustaz Khairul sebutkan tadi, ada 24 jam bermula sekarang, bermula live. Kan? So jadi bagi anda yang nak tahu lebih lanjut, lauti www.goldhq.my, okay, www.goldhq.my, ataupun hubungi nombor yang tertera kat bawah 011-1107-8018. WhatsApp pun boleh juga, insyaAllah. Dan terima kasih kepada anda yang sedang menonton sekarang ni. Terima kasih Encik Islahuddin selaku CEO Gold HQ. Thank you so much Ustaz Khairul kerana sering berkongsikan maklumat menarik, info menarik dengan semangatnya kepada follow-follow saya di Facebook, and also Datuk Daud. Okay, saya daripada awal tadi saya sebut, sekarang saya nak ulang lagi, saya rindu dengan Datuk Daud bila nak datang ke Dubai ni. Datuk Daud, saya tunggu, masih lagi menunggu. Okay, insyaAllah hujung tahun ni ke awal tahun depan ke, okay? Kita doa sama-sama, insyaAllah dimudahkan. Doa sama-sama. Saya confirm, saya belanja Datuk nanti. Okay, so terima kasih sekali lagi Datuk, Ustaz dengan Islahuddin. Assalamualaikum. Ada rezeki insyaAllah kita berjumpa lagi. Waalaikumsalam.